Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Oktober bersama saya Khadijah Faisal dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Ajaran sesat kiblat di Jordan. Juga pelajar IPT tipu NGO bermodalkan cerita sedih. Tiga beranak disyaki pengikut ajaran sesat The Ahmadi Religion of Peace and Light ditahan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Negeri Sembilan Jains di sebuah rumah di Taman Bukit Ampangan, Seremban petang semalam. Dalam serbuan itu, pasukan penguatkuasaan Jains turut merampas beberapa dokumen yang disyaki mempunyai kaitan dengan ajaran terbabit serta sebuah komputer tablet. Ketua Unit Operasi Bahagian Penguatkuasaan Jains, Ahmad Zaki Hamzah berkata, penahanan pasangan suami isteri dan anak perempuan mereka susulan terdapat maklumat cuba menyebarkan ajaran berkenaan. Lelaki berusia 60-an yang merupakan pesara kerajaan manakala isterinya berusia 50-an dan anak perempuannya pula berusia 20-an sedang menyambung pengajian di peringkat sarjana. Difahamkan mereka cuba sebarkan ajaran berkenaan dan dipercayai telah mengikutnya sejak setahun lalu. Dia mewar-warkan ataupun menghebahkan kepada masyarakat bahawa Kaabah yang menjadi kiblat kepada umat Islam ini sebenarnya berada di Petra, di Jordan, bukan di Mekah. Dia kata telah dialihkan pada satu zaman. Sebenarnya sepatut kita bersembahyang dan bersolat menghadap ke arah kiblat di Petra, Jordan. Itu yang pertama, ideologinya. Ideologi yang keduanya ialah mereka menyatakan bahawa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang telah diubah dan telah diselewengkan oleh Saidina Umar. Mereka juga mendakwa berpuasa bukannya pada bulan Ramadan tetapi pada bulan Disember selain tidak perlu menunaikan solat. Mereka juga dipercayai telah melakukan bai'ah atau angkat sumpah mengikut ajaran itu secara dalam talian. Tiga beranak itu ditahan mengikut Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 iaitu berkaitan dengan ajaran meragukan dan Seksyen 35 iaitu bersubahat melakukan perbuatan jenayah syariah. Sementara itu, seorang pesara bomba dihukum penjara 6 bulan dan didenda RM4,500 oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan atas 3 pertuduhan mengajar ajaran salah berkaitan The Ahmadi Religion of Peace and Light kepada anak lelakinya bulan ini. Hakim Zulfikri Yaswa menjatuhkan hukuman itu terhadap Zulkifli Abdul Ghani, 60 tahun, selepas dia mengaku bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibaca terhadapnya. Hakim turut memerintahkan hukuman penjara 2 minggu bagi setiap pertuduhan sekiranya tertuduh gagal menjelaskan denda terbabit. Tertuduh didapati mengajar ajaran salah yang berlawanan dengan hukum syarak kepada anaknya yang berusia 30 tahun dengan menyatakan Abdullah Hashim adalah Imam Mahdi yang ketiga dan ajaran ini mendakwa roh Allah ada pada Abdullah Hashim. Tertuduh juga didapati mengajar ajaran salah kepada anak sama dengan menyatakan Al-Quran telah ditokok tambah oleh Saidina Umar dan kahwin antara adik-beradik dibenarkan dengan syarat kahwin secara biologi dan bukannya secara roh. Kesalahan itu dilakukan lebih kurang jam 2 hingga 4.40 petang di sebuah rumah di Taman Ampangan pada 12 Oktober lalu. Berikutan itu, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 Pindaan 2009. Pendakwa Syari'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan Azizuddin Abdullah Halim berkata, kesalahan dilakukan tertuduh adalah serius kerana kenyataan dikeluarkannya jelas berlawanan hukum syarak dan boleh menjejaskan akidah umat Islam. Ajaran salah katanya jika diajar sewenang-wenangnya akan menyebabkan syirik, kufur dan murtad, boleh mewujudkan perpecahan dalam masyarakat, timbul pelbagai bentuk keganasan dalam masyarakat serta mengancam keselamatan negara dan membuat manusia sesat.
Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP sedia membantu mana-mana bekas ahli Global Ikhwan Sinar Berhad GISB Holdings yang berhasrat memulakan hidup baharu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIP Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata mereka perlu hadir ke mana-mana pejabat cawangan MUIP yang ada di kawasan berhampiran. The parent pun kalau macam mana-mana yang keluarga GISB sebelum ni dia ada pendapatan, tiba-tiba berlaku keadaan macam ni, dia terputus pendapatan, dia boleh datang ke majlis agama dan kita boleh membantu dia setelah melalui siasatan kita. Dan siasatan pun tak lama, 1 hari je kita akan tanya dan kita pun akan minta jabatan lain, jabatan agama Islam pun dia akan pantau mereka ni, ziarah juga untuk tanya dan sebagainya. Cuma kita Tambahnya, mereka berpeluang menerima pelbagai bantuan berbentuk kewangan dan kemudahan yang disediakan MUIP. Katanya antara syarat yang perlu dipatuhi bekas ahli GISBH ialah bebas daripada dakwaan mahkamah dan terbukti tiada lagi kaitan dengan pertubuhan berkenaan serta wajib mengikut kelas pemulihan secara berterusan. Dr. Asmadi juga turut berharap lebih ramai lagi bekas ahli GISBH untuk tampil dan sekiranya orang ramai mempunyai maklumat berkaitan kesukaran hidup bekas ahli GISBH boleh menghubungi MUIP di setiap daerah. Beliau berkata demikian selepas menyantuni 6 anak bekas ahli GISBH membeli barangan keperluan sekolah di sebuah pasaraya di Kuantan. 6 beradik yang dibantu pihak MUIP itu berusia antara 13 tahun dan 17 tahun dijangka memasuki sekolah menengah kebangsaan dan agama mengikuti pengajian formal berdasarkan pilihan mereka sendiri bermula November depan. Untuk rekod, 6 beradik itu adalah daripada 27 beradik dengan seorang bapa dan 3 ibu bekas pengikut GISBH yang kini dibantu MUIP. Manakala di Kedah, seorang penuntut sebuah universiti awam yang disyaki menipu sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Pelajar itu disyaki berdaya NGO Cancer Survivor Malaysia untuk mendapatkan bantuan membayar yuran pengajiannya. Terdahulu, suspek yang berusia 23 tahun tiba ke perkarangan Mahkamah Jitra dengan dibawa menggunakan kereta polis kira-kira pukul 8.28 pagi. Dia kemudiannya dibawa keluar dari lokap mahkamah kira-kira 9.10 pagi dan kembali dihantar ke lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu menggunakan kereta sama. Selasa lalu, pengasas sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO Cancer Survivors Malaysia CSM, Zuraini Kamal membuat laporan polis setelah mendakwa pelajar itu memperdayanya dengan bermodalkan cerita sedih. Kononnya tidak dapat membayar yuran pengajian sebanyak RM5,000. Atas dasar simpati, Zuraini memuat naik hantaran di Facebook bagi mengajak orang ramai membantu pelajar berkenaan hingga pelajar itu menerima sumbangan sebanyak RM1,176 dalam tempoh sejam yang dimasukkan terus ke dalam akaunnya. Selain Zuraini, pelajar terbabit didakwa pernah melakukan penipuan bernilai hampir RM200,000 melibatkan beberapa NGO lain serta individu ternama bergelar Tan Sri dan Datuk Sri sebelum ini. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas ditimpa serpihan dinding bangunan yang terjatuh dari kedai pejabat 3 tingkat. Mangsa yang berusia 7 tahun meninggal dunia ketika dirawat di zon merah Hospital Melaka. Kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam Selasa lalu di Kompleks Al-Azim, Melaka. Namun Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit dalam kenyataan hari ini berkata ketika insiden, 2 kanak-kanak dan bersama bapa mereka serta 6 motosikal ditimpa satu tembok simen jatuh dari atas restoran makanan segera. Laporan awal diterima daripada pengurus restoran berkenaan yang tampil membuat laporan di Balai Polis Bukit Baru. Jelas Christopher, siasatan mendapati mangsa yang maut dan adik lelakinya berusia 5 tahun mengikut bapa mereka ke sebuah bank yang terletak bersebelahan restoran berkenaan. Namun ketika berjalan keluar dari bank tersebut secara tiba-tiba, satu rekahan tembok simen jatuh menimpa mereka menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah manakala bapanya berusia 42 tahun dan adiknya cedera ringan. Mangsa kemudian dibawa ke hospital oleh orang awam dan dirawat di zon merah dan diberikan bantuan pernafasan CPR selama 60 minit. Namun
namun gagal diselamatkan dan disahkan meninggal dunia pada jam 10.18 malam. Mengulas lanjut, katanya setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut, namun pihaknya menjalankan siasatan lanjut berhubung insiden itu. Tambahnya, proses autopsi yang dijalankan terhadap mangsa juga mendapati punca kematian adalah disebabkan kecederaan teruk akibat ditimpa objek yang berat. Selepas ini, bakut ikut trend bukan depresi. Alhamdulillah bertemu kembali. Kontrak sewaan 4 helikopter UH-60A Black Hawk kepada Tentera Darat Malaysia TDM mungkin akan dibatalkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ia selepas penghantaran 4 helikopter berkenaan gagal dibuat dalam tempoh Oktober yang tamat Rabu ini. Minggu 30 hari bulan ni, hari Rabu, maka kemungkinannya memang dibatalkan dan kita akan fikirkan bagaimana kita nak cari alternatif. Kita kena faham Black Hawk yang awal itu ia hanya untuk disewa dan hanya untuk 5 tahun. Hanya untuk 5 tahun. Bukannya untuk dibeli secara kekal. Jadi dalam keadaan kita batal itu, maka saya telah pun minta pihak Tentera Darat untuk mencari alternatif. Kerana ini adalah sebagai satu stopgap sementara untuk 5 tahun bagi kegunaan Tentera Darat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir latihan Eksersis Padang Jaguh Seri 2 2024 di Lapang Sasar Tanjung Logok di Kota Tinggi Johor. Pada bulan lepas, Datuk Seri Muhammad Khalid dilaporkan berkata, MINDEF memberi tempoh kepada pihak pembekal sehingga Oktober ini untuk memenuhi penghantaran 4 Black Hawk. MINDEF sebelum ini dilaporkan akan menilai secara menyeluruh terhadap perjanjian pajakan 4 helikopter Black Hawk sebelum membuat keputusan sama ada membatalkan kontrak atau memberikan masa tambahan kepada pembekal. Pada Mei tahun lepas, MINDEF menandatangani kontrak sewaan 4 helikopter dengan syarikat tempatan Aero3 Defence and Services yang Berhad bernilai RM187 juta. Fear of missing out atau FOMO, sindrom takut ketinggalan, sudah dikesan sejak 2-3 tahun lagi. Kini mula menular di kalangan pelajar. Ada segelintir di kalangan mereka berani mengambil pendekatan menoreh lengan menggunakan objek tajam hanya kerana tidak mahu ketinggalan dengan trend yang dikenali sebagai bakut. Kononnya sebagai terapi menghilangkan depresi. Namun tindakan itu sememangnya mengundang bahaya jika tidak ditangani segera. Menurut Pegawai Psikologi Hospital Rehabilitasi Ceras, Hairul Kamal Abdul Rahman, tidak semua pelajar yang melakukan bakut ini mempunyai masalah depresi, tetapi mereka hanya mengikut trend ekoran pengaruh rakan sebaya yang kuat. Sikap pelajar ataupun pelajar ni terlalu terpengaruh dengan rakan, maka sesuatu yang dianggap sebagai trend ini akan menjadi ikutan dan ini tentu membahayakan. Rata-rata pelajar yang melakukan budaya bakut ini, mereka tidak pernah melihat kesan dan akibat. Biasanya mereka hanya akan lakukan dulu tanpa memikir kesakitan ataupun tanpa memikirkan impak daripada perbuatan itu. Lebih sadis, ada yang melakukannya hanya semata-mata mahu mendapatkan perhatian. Ada kes yang saya sendiri kendalikan, pelajar buat bakut kerana dia rasa dirinya tidak dilihat penting di dalam kelas. Dia nak menjawab soalan, mungkin cikgu tak nampak, akhirnya dia merasakan esteem dia terganggu daripada seorang pelajar yang cemerlang, dan akhirnya pelajar tu kata, okay, saya tidak lagi disayangi oleh ataupun tidak lagi dipentingkan di dalam kelas, maka lebih baik saya bakut. Ini adalah satu cara pemberontakan pemberontakan diri yang mana ada konflik dalaman dan akhirnya memberikan kesan yang kurang baik.
Semalam, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya memandang serius peningkatan bilangan pelajar yang mempunyai idea untuk membunuh diri serta tren bakut kononnya sebagai satu terapi bagi menghilangkan depresi. Sehubungan itu, beliau menggesa peranan kaunselor dan ibu bapa dalam membendung tindakan sedemikian di peringkat awal sebelum ianya memburuk. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bergerak seiring dan sejalan tanpa seinci pun atau sekuku pun kurang antara kedua-dua bahasa berkenaan. Penguasaan dua bahasa itu dilihat mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, berpandangan global namun berpegang teguh kepada akar budaya bangsa. Menurut Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Dr. Muhammad Azam Ahmad, BM merupakan teras identiti rakyat Malaysia, manakala BI sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dasar ini bukannya untuk murid saja, tapi dia meliputi semua warga Malaysia. Sebab itu kita nak melihat dasar ini disemarakkan. Saya dah minta dah kampus bahasa Melayu ini sebagai pusat kecemerlangan bahasa Melayu, ELTC itu sebagai pusat untuk kecemerlangan latihan guru dalam bahasa Inggeris. Kita nak lihat bagaimana mereka boleh mendekati dalam orang kata dalam ruang lingkup yang lebih luas, bukan saja sekolah tetapi di luar itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pembukaan karnival memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris MBM MPI IPGM peringkat kebangsaan 2024 di Dewan Aminuddin Baki IPGM Kampus Bahasa Melayu Ibu Negara. Mengangkat tema seni berbahasa wahana perpaduan madani, karnival ini mengadakan pelbagai pertandingan dan aktiviti menarik sepanjang 2 hari penganjurannya dan dijangka menerima penyertaan 1,500 peserta. Antaranya citra pantun Melayu, dendangan syair, pidato, nyanyian lagu rakyat, vokal ensemble dan public speaking yang sekaligus dapat mempertahankan warisan penggunaan kedua-dua bahasa. Kewujudan Pusat Pemenuhan E-Dagang Robotik Pintar sejak setahun lalu berjaya mengatasi kesulitan usahawan yang berdepan dengan longgokan barang jualan. Perkhidmatan proaktif berkenaan membantu peniaga memberi fokus kepada perniagaan tanpa perlu memikirkan masalah simpanan, logistik dan penghantaran. Pusat Canggih Berteknologi Moden dan Kecerdasan Buatan AI dibangunkan syarikat AFM Fulfillment Malaysia Sdn Bhd AFM Fulfillment dan dilihat dapat menjadi one-stop center bagi urusan perniagaan e-dagang usahawan. Jadi kita punya produk memang untuk address benda tu secara total. Di AFM Fulfillment ni kita ada pemenuhan pembungkusan, fulfillment, kita ada marketing hub, we call it marketing hub, so kita ada live studio kat atas dan kita ada consultancy untuk pasaran. Jadi kita buat satu ekosistem untuk usahawan-usahawan cari produk dan kita support penjualan dia. Jelasnya dengan adanya gudang robotik tersebut, ia dapat menyelesaikan masalah lambakan parcel. Ekoran data menunjukkan bahawa penjualan e-dagang negara perlu menguruskan sekurang-kurangnya 3 juta parcel setiap hari. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis perasmian Karnival Keusahawanan dan Hari Terbuka AFM Fulfillment yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud di Petaling Jaya siang tadi. Sementara itu, AFM Fulfillment kini menguruskan sekitar 6,000 parcel setiap hari dan pihak mereka menjangkakan akan menguruskan sebanyak 30,000 parcel setiap hari tahun hadapan. So biasanya satu orang dia boleh pick up sejam dalam 40 parcel item per hour. Jadi dengan menggunakan robotik kita boleh pergi dalam 500-600 parcel per hour. Jadi dekat situ sebenarnya kita boleh dapat mengurangkan kos dari bergantung kepada orang. Selari dengan pencapaian mereka selepas mendapat pengiktirafan berprestij Anugerah Inovasi Perkhidmatan, AFM Fulfillment kini dalam rancangan untuk melebarkan sayap mereka ke Johor, Pulau Pinang dan beberapa negara termasuk Indonesia, Thailand dan Filipina menjelang 2027. Usahawan yang ingin bekerjasama dengan AFM Fulfillment boleh menghubungi di talian seperti yang tertera. Selepas ini, penjajah makan buah zaitun haram.
Bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Israel melancarkan serangan paling ganas di pinggir bandar selatan Beirut. Hezbollah pula memaklumkan menembak peluru berpandu buat pertama kali terhadap sasaran di Israel. Serangan balas kedua-dua pihak itu berlaku ketika Setiausaha Negara Amerika Syarikat AS Anthony Blinken melawat wilayah itu bagi mendesak untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan Lubnan. Serangan Israel itu menyasarkan pinggir Beirut. Kepulan asap tebal dan api dilihat menjulang ke udara. Tentera Israel mengeluarkan amaran pemindahan untuk kawasan kejiranan terbabit. Israel melancarkan gelombang serangan udara ke atas kubu kuat Hezbollah di selatan Beirut. Ketika media rasmi Lubnan melaporkan perang Israel-Hezbollah kini sudah mencapai tempoh 1 bulan. Di Lubnan, agensi berita rasminya melaporkan sekurang-kurangnya 17 serangan dilancarkan Israel ke atas pinggir bandar selatan Beirut, iaitu serangan paling ganas dan paling banyak dalam tempoh 24 jam di kawasan itu sejak perang tercetus. 7 bangunan musnah dan lebih 400 pangsapuri rosak, manakala seluruh penduduk di bandar Tairis sedang dipindahkan. Satu lagi serangan menghentam pejabat berdekatan penyiar pro-Iran Al-Mayadin. Bangunan itu dilaporkan kosong sejak konflik bermula. Hezbollah pula buat pertama kali menggunakan peluru berpandu serta melancarkan drone baharu ke atas sasaran Israel. Kilang tentera Israel di pinggir Tel Aviv antara dilapor yang terkena. Siren berbunyi di Tel Aviv dan bandar-bandar berdekatan menandakan serangan rancak berlaku. Serangan dikenal pasti dilepaskan dari Lubnan, 2 berjaya dipintas, 1 jatuh di kawasan lapang dan 1 dikenal pasti jatuh di kilang tentera Israel. Dilaporkan juga 1 serangan terkena bateri Iron Dome. Namun tiada tanda-tanda menunjukkan ada kemudahan pertahanan yang sudah dimusnahkan di sekitar Tel Aviv. Serangan balas semakin sengit ketika Washington melakukan usaha terakhir untuk menuntut perdamaian antara Israel dan kumpulan disokong Iran itu serta Hamas sebelum pilihan raya Presiden AS pada 5 November yang dikhawatiri mungkin menyaksikan perubahan dasar luar AS. Tentera dan peneroka haram Israel terus bertindak biadab menyerang petani ladang zaitun di perkampungan Burqa, timur Ramallah. Setiap hari Zionis akan memasuki ladang tersebut, menyerang, memotong pokok dan mengutip zaitun secara haram. Kejadian itu menyebabkan petani mengalami kerugian, malah ada di kalangan petani tidak dibenarkan memetik buah zaitun dari ladangnya sendiri. Hasil kutipan sebelum ini tidak mampu menampung keperluan keluarga besar mereka. Selain itu, mereka takut untuk ke ladang bersendirian. Dari atas bukit, Zionis dapat melihat jika ada petani ke kebun, mereka yang bersenjata akan mengancam nyawa pekebun. اليوم ما فيش بشتري منتج زيت للدار مشترى مش مخليني زيتوناتي بخلوني اجي لك الزيتونات تبعاتي قديش كنت كان بكيت اسوي 20 تنشات زيت اليوم 4-5 تنشات بنفعش احنا عائله كبيره. Insiden ini turut menyebabkan petani dari Kusra terjejas. والله اذا نزلت لحالي في خطر كبير ما اخبيش عليك يعني بصراحه اذا نزلت لحالك يعني هم براس الجبل هناك برضه عندهم زي الرادار مراقبه اي واحد بيشوفوه خاصه لما يكون وحده او 2 شايف بيستغلوا الفرصه بينزلوا من هون وضلوا مع الشارع رايحين جايين بيعتدوا عليه طبعا مسلحين ما تعرف يعني شايف بيكون حياتك بخطر يعني شايف. Serangan ini memberikan impak negatif pada musim menuai zaitun. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.